ini. Cikgu tunjukkan ini. Bolehkah pelajar-pelajar beritahu saya apakah yang diwakili oleh simbol-simbol ini? Simbol-simbol ini mewakili apa? Simbol-simbol ini mewakili apa? Typekan jawapan anda di dalam ruangan, ya, di dalam ruangan yang pertama, ya, bagi Google Sheet, ya. Apakah simbol ini? Okey, apakah simbol ini? Adakah dia mewakili rintangan? Adakah dia mewakili kapasitor? Okey, adakah dia mewakili? Okeylah, cikgu typekan berikan pilihan lah. Oh, tak boleh type ah. Macam mana tak boleh type? Saya buka sekali lagi. Mungkin kamu kena. Okey. Saya change lah. Okey, anyone with the link. Okey. Cuba sekali lagi. Okey, saya berikan pilihan dia di sebelah di tepi sini pelajar tengok ya. Rintangan. Perintang, kapasitor, apa lagi ada? Kapasitor, fuse, fuse. Kemudian ada apa lagi? Rheostat. Okey. Cikgu pelajar-pelajar pilih. Yang manakah mewakili simbol-simbol ini mewakili apa? Mewakili perintang ke, kapasitor ke, fuse ke, rheostat ke, switch ke? Okey. Apa jawapan anda? Sila typekan. Perintang, kapasitor, fuse, rheostat, switch. Tak ada jawapan? Perintang, kapasitor, perintang, kapasitor, fuse, rheostat, switch. Dah, sudah. Okey, sudah type. Okey, sudah type, maka kita teruskan soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, jadi jawapan yang sebenarnya ialah simbol ini mewakili fuse. Hanya huising ya. Jadi simbol ini mewakili fuse. Jadi apakah fungsi fuse itu? Fuse itu untuk menyambungkan, melengkapkan satu litar ataupun memutuskan litar. Apabila fuse fungsinya adalah untuk menyambungkan litar ataupun memutuskan litar. Melengkapkan satu litar ataupun memutuskan satu litar. Jadi kamu lengkap atau putus. Memutuskan ataupun melengkapkan satu litar. Okey, sedia cepat? Kita bersedia, kita beralih kepada yang seterusnya. Fungsinya adalah untuk memutuskan litar ataupun melengkapkan litar. Okey. Baik, seterusnya soalan saya ialah, okey, kalau memutuskan litar ataupun melengkapkan litar, fungsi fuse ini, memutuskan litar ataupun melengkapkan litar. Okey, jadi secara umum kata memutuskan litar. Okey, kalau pelajar katakan secara umum katakan memutuskan litar, bilakah dia memutus litar? Ya, bilakah dia memutus litar itu? Ya, bila putuskan litar itu. Adakah dia putuskan litar kalau arus terlalu besar ataupun dia putuskan litar apabila arus terlalu kecil? Bilakah fuse memutuskan litar? Bila arus terlalu besar ataupun bila arus terlalu kecil? Okey. Kemudian soalan seterusnya pula.
Okey ya, simbol fuse ya, tengok ya. Okey. Soalan seterusnya saya rujuk ke PowerPoint pula. Bukan ini, ini dah habis. Saya rujuk kepada ini pula. Ya, ini. Okey. Jadi kalau arus terlalu besar dia akan putuskan litar. Okey, jadi sekarang cikgu berikan satu situasi, satu situasi iaitu saya ada satu alat yang mempunyai spesifikasi macam ini. Okey, spesifikasinya ialah spesifikasi alat ialah 200 volt, 1000 watt. Okey, saya nak belajar hitung nilai arus ketika alat ini berfungsi. Nilai arus ketika alat ini berfungsi. Berapakah nilai arus ketika alat ini berfungsi? Nilai arus ketika alat berfungsi. Berapakah nilai arus alat elektrik ini dengan spesifikasi ini ketika dia berfungsi? Sedia? Cikgu nak sambung. Berapakah nilai arusnya ketika dia berfungsi? Betul. Baik. Kemudian soalan yang seterusnya ialah, kalau kita sudah tahu bahawa, kita sudah hitung, kalau kita sudah hitung nilai arus bagi alat ini ketika dia berfungsi, maka seterusnya saya hendak buat apa? Saya hendak pilih nilai fuse. Pilih nilai fuse. Jadi untuk alat elektrik ini, nilai fuse. Nilai fuse mesti tepat. Nilai arus kurang daripada nilai arus ataupun lebih besar daripada nilai arus itu. Simbol pun boleh, lebih, sama, kurang. Simbol pun boleh, perkataan pun boleh. Kurang, lebih, atau sama. Nilai fuse mesti kurang, lebih, atau sama dengan nilai arus ketika dia berfungsi. Kurang, lebih, atau sama. Kurang, lebih, atau sama. Okey, dah? Baik. Okey, jadi seterusnya nilai fuse. Kita sudah tahu nilai fuse. Saya nak kamu jawab pula soalan ini. Apakah ciri fuse? Pernahkah kamu nampak fuse? Okey, cikgu tunjukkan gambar ya untuk fuse ya. Apakah mungkin pelajar tak pernah jumpa fuse ya. Okey, cikgu nak tunjukkan gambar fuse ya. Fuse. Macam mana rupa bentuk fuse itu? Fuse-nya rupa bentuknya macam ini. Tengok fuse-nya. Ini tengok ada satu bekas di sini ada konduktor, di sini ada konduktor. Ya, di tengah-tengah yang paling penting iaitu wayar. Sebenarnya dia hanya satu wayar sahaja. Di sini konduktor sebab kita perlu ada sentuhan elektrik supaya elektrik boleh melalui wayar ini. Okey. Jadi sebenarnya tengok di sini ada gambar menunjukkan ada label berapa ampere. Jadi adalah bentuk-bentuk yang lain lah bersesuaian ya, bentuk yang lain. Ini tengok dia sudah terbakar maka kelihatan hitam. Kenapa terbakar? Kalau komputer terbakar, kamu tengok wayar itu sebenarnya sudah putus. Wayar itu sebenarnya sudah lebur.
Okey, jadi itulah bentuk-bentuk fuse. Okey, rupa bentuk fuse. Berapa ampere? 5 ampere di sini. Okey, so inilah rupa bentuk fuse. Tengok dia sangat halus. Dia sangat halus. Ini merupakan satu bekas sahaja. Yang penting ialah wayar di dalamnya. Nampak? Di wayar di dalamnya. Di tengah-tengah ialah penepat. Ya, sebab dia cuma di sini cuma satu bekas saja. Yang penting ialah sentuhan elektrik di kedua-dua hujung. Okey, jadi ini adalah alat yang dipasang di rumah. Okey, Swiss macam satu Swiss, ya. Di dalam ada fuse juga. Ya, jadi double protection lah. Ya, dia boleh berfungsi ya dengan fuse Swiss itu juga satu aspek lah. Okey, jadi sekarang kita nak tentukan apakah ciri wayar yang sesuai, apakah ciri wayar yang sesuai sebagai fuse dari segi takat lebur wayar itu. Takat lebur wayar yang sesuai digunakan sebagai fuse. Ya, sesuai digunakan sebagai fuse. Mesti takat lebur yang tinggi ataupun rendah. Ya, takat lebur yang tinggi ataupun rendah. Ya, dia sesuai digunakan sebagai fuse. Tadi kan saya nampak Justin ada. Justin, kamu ada kan? Justin ada, kenapa tak jawab? Baik, kemudian ya kita lihat pula, dah ya, sambung ya, kita sambung ya. Okey. Dari aspek pula seterusnya ialah muatan haba tentunya. Muatan haba tentu wayar tersebut. Muatan haba tentu wayar tersebut. Mestilah tinggi ataupun rendah. Muatan haba tentu mesti tinggi ataupun rendah. Tinggi ataupun rendah. Jangan tunggu ya pelajar-pelajar, nanti selepas ini saya akan lock ya, saya akan kunci balik ya. Dokumen ini kamu sudah tak boleh isi ya. Okey, baik, sambung. Boleh kita sambung? Muatan haba tentu mesti tinggi ataupun rendah. Okey, sambung. Aspek yang seterusnya. Kerintangan wayar. Kerintangan wayar. Okey, mesti tinggi ataupun rendah kerintangan wayar itu. Muatan haba tentu, kemudian kerintangan wayar. Okey. Tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Okey. Kemudian sudah jawab semua. Okey, kita sambung. Last. Ada lagi? Oh, ini dah tak ada. Okey, dah siap? Saya beri sikit masa lagi. Lepas ini saya akan tutup dokumen ini. Sudah tak ada. Okey, sudah jawab ya semua? Sean belum. Last. Okey. 1, 2, 3. Okey, dah. Alright, saya akan tutup balik. Okey. Jadi, restricted. Okey, dah tak boleh isi. Okey, jadi sekarang kita cuba lihat satu demi satu ya. Satu demi satu. Fuse, apakah ciri? Oh, bukan ini bukan. Saya tak tahu. Okey, saya mau yang ini. Okey, jadi soalannya ialah apakah ciri wayar? Cadangkan ciri wayar yang sesuai digunakan ya sebagai satu fuse. Cadangkan ciri wayar yang sesuai digunakan sebagai satu fuse. Okey, jadi cikgu sharekan dokumen ini supaya dia kelihatan lebih besar. Baik, window. Ya, okey. Okey, jadi wayar yang sesuai dijadikan satu fuse terlebih dahulu dia mestilah mempunyai takat lebur yang lebih rendah. Takat lebur lebih rendah sebab kita mau
fuse itu memberi respons dengan cepat. Okey, takat lebur mudah dicapai dengan ataupun dicapai, ya, dicapai dengan cepat jika arus melebihi had, ya, melebihi had. Ya, jadi sebab fuse berfungsi berdasarkan kesan pemanasan arus. Kalau arus terlalu besar, dia akan memanaskan wire fuse itu dan wire fuse itu dengan cepat sampai pada takat leburnya dan lebur. Jadi bila dia lebur, maka dia putuskan litar elektrik tersebut. Ya, takat lebur dicapai dengan cepat jika arus melebihi had. Okey, jadi wayar fuse itu wayar fuse lebur, okey, dan memutuskan litar lah, ya, dengan cepat. Ya, sebelum arus elektrik itu masuk ke dalam alat elektrik dan merosakkan alat elektrik itu, dia mesti dengan segera diputuskan, okey, dihentikan. Ya, kemudian aspek yang kedua, muatan haba tentu bagi wire tersebut mestilah lebih rendah, Muatan haba tentu yang rendah bermaksud suhu naik dengan cepat walaupun sedikit haba diterima. Suhu dia akan naik dengan cepat walaupun sedikit haba diterima. Ini akan membolehkan wire itu menjadi panas cepat dan sampai pada takat leburnya dengan cepat. Okey, wire fuse cepat panas sehingga takat lebur. Sebab fuse ini berfungsi sebagai ciri keselamatan, dia mestilah sangat cepat bertindak sebelum arus yang melebihi had itu masuk ke dalam alat elektrik dan merosakkan papan elektronik. Okey, dia mesti putuskan litar tersebut. Ya, jadi fuse mesti berupaya respons dengan sangat cepat. Ya, okey. Kemudian seterusnya pula, dari segi apa lagi seterusnya? Seterusnya ialah dari segi kerintangan wire. Kerintangan wire mestilah lebih rendah pula. Ya, sebab kerintangan lebih rendah bermaksud kekonduksian elektrik lebih baik. Dia mudah mengkonduksi elektrik. Okey, mudah mengkonduksi elektrik. Ya, dan tidak memberi halangan tambahan kepada pengaliran arus elektrik ke dalam alat elektrik tersebut. Okey, tidak mengganggu aliran elektrik dalam litar. Ya, dia tidak mengganggu aliran elektrik dalam litar. Jika arus kecil, ya, ataupun kurang daripada had, ya, kurang daripada had yang disebutkan itu. Ya, jadi dia mesti tidak mengganggu bekalan elektrik, arus elektrik ke dalam litar tersebut. Okey, kemudian cikgu ada sebutkan ciri tentang fungsinya. Fungsinya adalah memutuskan litar. Okey, jikalau arus melebihi had. Jadi dalam contoh soalan ini kita gunakan rumus P sama dengan VI. Jadi sentiasa ingat rumus ini sangat penting. Jadi kuasanya ialah 1000 sama dengan V 200 dan darab dengan I. Jadi I sama dengan 5 ampere. Jadi ketika alat elektrik ini berfungsi, arus yang mengalir melaluinya adalah 5 ampere.
Jadi kalau kita nak pilih satu wire sebagai fuse, ya fuse itu mestilah mempunyai nilai sedikit lebih besar daripada 5 ampere, sedikit lebih besar daripada 5 ampere. Sebab bekalan elektrik bukan satu yang mantap, satu benda yang tetap. Kadang-kala dia boleh melebihi sedikit, kadang-kala dia kurang sedikit. Jadi kalau kita pilih nilai fuse yang tepat 5 ampere, dia terlalu sensitif. Ya, fuse itu terlalu sensitif menyebabkan litar itu asyik putus dan kita mengganggu kita lah, kita selalu kena ganti fuse tersebut. Okey, dan jikalau nilai fuse itu kurang daripada 5 ampere, kita dapati bahawa walaupun arus itu masih arus itu tidak menyebabkan kerosakan, tetapi fuse itu sudah putuskannya. Okey, jadi kita benarkan nilai sedikit lebih besar. Jadi sedikit lebih besar arus yang tidak memberi kesan merosakkan kerosakan yang terlalu sangat serius itu, tetapi masih dibenarkan. Okey, sebab melebihi sikit dikira masih boleh diterima oleh alat elektrik tersebut. Ya, alright. Jadi itulah pilihan fuse. Ya, jadi cadangkan ciri wire untuk satu fuse. Ya, jadi itu adalah sesi kita yang kedua hari ini. Ya.